Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video kita nak cerita pasal apa kita nampak di counter AI Mulus, dan kita nak cerita banyak juga pasal mistake apa yang kita buat this week yang berkaitan dengan AI Mulus ni, okay? Dan disclaimer, guys, this is not by call, this is not recommendation of a stock. Okay, kita nak jump into topik terus. Right, apa mistake saya buat minggu ni? First mistake, saya dah pernah cakap ni during our last videos, past videos, that the moment saya buat satu mistake, normally memang akan jadi tau, right? Bila saya buat satu mistake, saya akan buat mistake lagi disebabkan mistake yang first tu, right? So itulah, guys, apa yang berlaku this week. So saya nak cerita terus. Satu, saya terlepas banyak counter sebab saya careless. Saya punya mistake sendiri, okay? Normally apa yang saya akan buat malam sebelum saya nak trade, okay, esok tu lah, for the next day tu saya akan setkan watchlist saya, right? Dan saya dah ada lah macam contoh 5-6 counter, dan saya akan buat alert untuk setiap counter. Maksudnya contoh Mulus, kalau the moment dia break atas certain level, saya nak trigger lah saya punya saya nak buat entry lah, okay? Contoh, ataupun Airi, saya dah buat juga alert dekat area sini, which is memang harga yang saya nak lah around here, but obviously saya kena tunggu ada strong momentum juga untuk dia nak close atas area. Okay, ni contoh, okay? Dan contoh lain lagi, K-Power, right? K-Power pun you guys can see that dekat sini. Okay, maybe time-time saya nak intai peluang dan ataupun untuk siapa-siapa yang nak swing lah, because this is one of a good stock juga sebenarnya, right? Dan apa lagi, contoh SCIB pun you guys can see that dia tengah buat correction sikit. Saham-saham yang bagus tapi dia tengah dia tengah buat correction, tu sebenarnya peluang lah, okay? Dan saham yang lain juga yang yang tengah buat breakout, which dia dah tinggi juga sebenarnya, tapi kita nampak value, right? Okay, so saya nak cerita apa mistake saya dekat Mulus, right? Macam saya cakap, saya akan buat alert. The thing is, guys, macam you guys can see pun from our last video, memang video yang tajuk Elsoft tu, right? Saya cakap dah pun pasal cakap Mulus ni. You guys can tengok pada video lepas. Saya memang ada cakap pun pasal Mulus ni, right? Tapi saya tak set alert tau. Saya tak set alert, okay? Saya tak set alert langsung. Patutnya apa yang saya buat dekat sini, saya patutnya, normally saya akan set alert, okay? Contoh, kalau dia cross 780, okay? Contoh saya buat alert kat sini, right? Dan dia during the first day tu, dia berjaya close atas resistance dia, which is dah good thing dah pun sebenarnya, right? Dah good sign, okay? Dan kalau the moment dia break 780 tu, memang menunjukkan dia nak breakout yang strong lah, right? Okay, tu satu. Dan obviously kalau you trade breakout, you kena jagalah cut loss ni. Maybe cut loss you let's say bawah 750 contoh, okay? Menunjukkan false breakout, ataupun you tunggu di close dulu, berjaya tak close atas tu, contoh, okay? The thing is, saya tak set, okay? Saya tak set langsung alert saya dekat Mulus ni. Saya dah cakap pun dekat dekat adik saya dah cakap dah, dekat diri saya, Mulus ni is like one of the stock kita kena watch lah untuk this week, kan? Sebab memang kita nampak dia tengah buat pattern yang macam ni. This is one of the good pattern juga sebenarnya, okay? You nampak dia buat consolidation, kan? Dia dekat sini, kan? You nampak dia buat macam ni, right? Dan dia break dekat sini. This is a good entry sebenarnya, right? Sebab dia tak terlampau extended. Dia bukan yang macam ni, faham tak? Dia faham tak? Dia bukan uptrend tak bagus. Maksudnya dia bukanlah saham yang macam ni, faham tak? Dia tengah consolidate, dan dia break dekat sini, right? Which is a good thing lah sebenarnya. Memang antara bukan nak cakap low risk, dia agak tinggi sebab dia naik, dia naik hari, tak stop juga, dia naik. But as long as you jaga cut loss you, sebenarnya it's fine, okay? Sebab dia baru breakout tau, dia baru start dekat sini lah sebenarnya, okay? In terms of dia dah consolidate lama ni. Dan kalau you boleh tengok pun arrow ni adalah size dia lah, size daripada sini sampai sini dan sini sampai sini lah. Sebab ni yang saya nampak lah, apa yang orang selalu buat, dia akan buat macam ni. Maksudnya yelah, sebab you tak ada next TP, betul? Mana you nak tahu next TP sebab dia tak ada resistance. Normally orang akan pakai gun lah, gun, ataupun untuk trader orang selalu pakai gun lah, sebab you tak ada next resistance. You tak ada resistance sebab dia tengah all time high, so dia tak ada resistance. Normally orang akan buat macam ni lah, arrow ni, right? Untuk nak tengok dia boleh menuju ke mana, ataupun you boleh pakai gun lah, sebab gun pun saya rasa area sini juga, okay? So itulah mistake saya memang terlepas. Dan
Okay, saya nak cerita terus pasal next mistake saya. Saya tak nak cakap benda ni salah ke betul ke, sebab ada yang cakap betul, ada yang cakap salah. Ada yang coach saya sendiri pun, yang satu ni cakap betul, satu ni cakap tak bagus sangat, contoh. Tapi saya nak share macam like Olive, saya nak share saya punya sendirilah, apa yang saya dah nampak lah. Okay, saya nak cerita pasal kalau you buat target, bukan you buat target contoh saya nak aku masuk counter ni aku nak 10%, no, bukan that. In terms of period of time, faham tak? Maksudnya dalam masa sebulan aku nak untung contoh 20%. You setkan target tau. Okay, dan apa yang saya nak cakap ni bukan betul kesalahan ni, apa yang saya nampak lah. Dia ada bad side, ada good side of it. Apa yang saya nak cerita sekarang bad side lah. Dan sebab ni mistake yang saya buat. Dia ada good side dia, maybe kita boleh cerita in the next video. Dan apa yang saya nak juga cakap, ada jenis orang dia boleh control benda ni, ada yang jenis tak control. Dan saya pernah jadi dua-dua. Saya pernah ada keadaan saya boleh control, saya tak boleh control. Okay, ada certain keadaan yang macam contoh, saya buat target seminggu 5%, contoh seminggu 5%. Dan saya nak bagi tahu awal, duit yang saya trade bukanlah semua duit yang saya ada. Right? Tu kena faham. Bukan kalau saya ada 1,000 tu lah saya trade. Kan? Okay? Saya takkan trade masuk counter dengan semua duit yang saya ada. Right? Ni saya cakap awal. Okay, so let's say dalam seminggu saya target 5%, okay? The thing is guys, kalau minggu tu dah nak habis ataupun bulan tu nak habis, you tak capai target you lagi, ada kebaran kalian untuk you di-effectkan emotion you tau. You macam akan cakap kat diri you, aku tak capai target lagi ni kan, ni aku kena capai ni, aku kena capai ni, faham tak? Bila you force yourself untuk capai target tu, you tend to buat bad decision, macam apa yang saya buat minggu ni lah. Which sebenarnya saya pernah dah lalui benda ni dalam past. Sebab tu saya pernah cakap, dunia trading ni, even though you bagus macam mana pun, you akan buat mistake juga. Dan you akan learn from that mistake, dan you akan improve, dan you akan buat mistake juga balik. Yang saya nampak lah daripada coach saya sendiri. Okay, tu antara mentor saya lah. Dia punya untung tahun lepas about 8 juta ringgit setahun. Tu one of my coach jugalah. So dia adalah idol saya jugalah in terms of dalam dunia trading ni. So apa yang dia cakap tu lah antara benda yang dia cakap, boleh jadi tak bagus sebab you tend to force yourself tau. Macam aku kena capai target ni, aku kena capai target ni, right? Dan bila you akan buat decision yang tak bagus. Contoh you akan masuk, you tahu tak ada counter yang nak bagus sangat contoh minggu tu, right? You dah tahu dah tak ada setting yang bagus sangat minggu tu. Dan obviously sebabkan you tak capai target you, dan benda tu dia boleh affectkan emotions you, dan you akan enter jugalah, you akan force trade dia panggil. Dia akan panggil force trade dia panggil. You akan paksa diri you masuk dalam position sebab you nak ada juga, you nak juga buat something, right? Which is tak bagus sebenarnya. Selagi you tak nampak peluang, kalau seminggu tu you tak nampak peluang, seminggu tu lah you tak payah trade sebenarnya macam tu. Tapi kita ni yalah manusia kan, kita tak boleh tau. Macam ada je yang boleh control at that level. Tapi for me macam you akan buat juga lah mistake at a time semua kan. So itulah yang saya buat, right? Saya tend to rush nak rush untuk nak reach target saya. Okay, aku kena juga which menyebabkan saya, macam saya cakap lah dekat Emulus tadi, sebab Emulus jugalah, right? Sebab saya dah masuk counter lain, right? Sebelum saya nampak Emulus punya peluang ni, saya dah masuk counter lain yang tak berapa nak bagus sangat pun sebenarnya. Okay, dia punya apa tu panggil, setting tu tak bagus sangat lah, right? Setup dia tu tak bagus sangat lah. Tapi sebabkan saya paksa, dan bila Emulus breakout, bila saya dah nampak dia bergerak tu kan, modal saya tengah dalam counter tu, which is takkan saya nak jual terus, right? Kadang boleh je jual, kadang saya jual juga, saya jual je, saya masuk je, which is okay je sebenarnya, tak ada masalah, right? Dan Zamsam pun pernah share benda tu. Dia pernah jual, siapa ingat lah, dia pernah jual dinat dengan air sikit dan dia masuk puncak. Satu hari dia untung 80,000 lebih. Dia pernah post. Okay, so itulah yang saya nak cakap guys, right? In this video, bila kita buat satu mistake tu, kita akan kita akan buat lagi mistake yang lain disebabkan mistake yang pertama tu. Okay, right, so kita nak terus cerita apa pengajaran yang saya dapat minggu ni, right? Iaitu
sentiasa memburu peluang, right? Sentiasa memburu peluang, maksudnya cari peluang. Even though market tengah teruk macam mana, sentiasa tengok ada tak peluang. Jangan terlampau relax lah. Benda yang berlaku kat saya bila market tak cantik, bila market tengah suram ke slow ke apa, saya tend to relax. Saya tak tengok sangat. Which bila ada peluang, saya akan miss peluang lah. Itu adalah my first lesson lah. Dan kedua adalah sabar menunggu peluang, right? If you tak nampak peluang setup yang bagus sangat, tunggu sampai you nampak yang the perfect punya setup yang you kena dengan you lah, yang memang you paling selesa lah. Time tu you masuk je semua, contoh, rather than you nak masuk sikit tak bagus sangat, something like that, right? So okay guys, apa yang saya nak minta, saya ada permintaan sikit, right? Kita ada banyak share video dekat YouTube semua, right? Dan kalau you guys rasa apa aku nak buat in return, nak bagi macam saya dah kongsikan ilmu apa saya ada. Kalau you guys rasa nak bagi in return, saya minta one thing guys, doakan saya, right? Doakan tim saya, adik saya dalam journey trading kita, right? Kita memang ada target, kita punya cita-cita memang tinggi sangat-sangat, right? Kita memang nak kuatkan kuasa ekonomi orang Islam, insyaAllah one day, right? Itu ada cita-cita kita. Dan kita pun duduk sebenarnya muda lagi. Adik saya umur 19 tahun setengah umur dia, right? Dia pun Alhamdulillah dah belajar saham semua, memang dah trade dah semua. So doakan kami guys, memang kita ada cita-cita. Tu je saya for now, itulah right? Please doakan. Dan okay, as you guys know, kita ada group dan kita dah sembang-sembang dah pun dalam group kita ni, right? Alhamdulillah dah dapat 116 sub. Sebenarnya kita tak promote pun channel-channel kita dekat group Telegram lain, sebab kita tak nak orang join kita sebabkan kita trade tau. For now tu, maybe in future tak tahulah, kita ada niat lain kan. For now kita nak orang join group Telegram ni sebab betul-betul you nampak value, right? For now tu betul-betul you nampak value dan join. Dan insyaAllah maybe one day kita boleh kenal semua subscribers kita. Who knows kan, kita buat sharing session. Dan as you guys can see here, nampak sebenarnya saya tak jangka juga boleh dapat banyak sub ni. Ni memang saya tak promote langsung, saya cakap awal-awal dekat grup Telegram. Ada dekat Facebook saya je lah, saya tahu link setiap kali video saya post, dan dekat YouTube saya ni lah, right? Dan like always saya akan tinggalkan lah link Telegram kat bawah. Siapa yang nak join, bolehlah join. Macam you guys can see, benda-benda macam ni lah saya cakap. Macam ni lah saya cakap lah, saya tengah yang hari tu lah kan. Lepas tu ni saya akan bagilah di sini info. Dan ni saya cakap lah, saya tengah revise mistake-mistake yang saya buat. Market tutup merupakan masa untuk kaji, semoga esok tak buat kesalahan yang sama. Salam ni HTP kita Elsoft capai target TP 2 kita, Alhamdulillah. Dan kita cakap ni, nampak macam contohnya teknologi ni aku start trying to break, macam apa yang sama yang kita nampak tengah nak buat breakout lah. Dan kita bagi macam syarat-syarat yang dia kena buat lah, breakout with volume, close atas resistance, which aku start tak berjaya lah, kan? Dan ni saya cakap lah, InsyaAllah kita akan kongsikan setiap minggu dalam grup, insyaAllah. Okay, setiap minggu doakanlah saya boleh buat benda tu. Kita akan kongsikan lah, sebab saya memang ada 2 account. Satu account saya cakap lah up about 8%. Bila saya kira balik, bukan 8% sebenarnya, nanti saya kena edit dalam 6%, 7% je tak silap. Okay, dan satu account lagi lost about 3%. Okay, regardless of the results, reflect ourselves, apa mistake yang kita buat, come back stronger next week. Have a nice weekend guys. Okay, yang ni lah yang saya buat. Dan alhamdulillah saya nampak member-member dalam ni pun nampak lah dia orang enjoying lah this group ni. So alhamdulillah, memang we are very happy for that. Okay, we are very happy for that. Dan siapa yang nak join, bolehlah join insyaAllah. Sebab macam ni guys, saya dah bincang dengan adik saya pun, right? Kita nak buat insyaAllah, maybe tak tahulah lusa ke ataupun bila-bila, next week kita nak buat sharing session. Memang sharing session lah, right? Kita nak buat pasal maybe pasal support the system ke, pasal siapa yang berminat lah. Dan kalau boleh yang memang baru nak belajar lah, right? Sebab kita tak nak buat banyak sangat, maybe untuk 10 orang, 20 orang ke. Sebab kita tak nak ramai, takut ramai nanti kita tak tahu siapa yang join tu. Kita tak boleh nak ada connection tu betul. So maybe kita akan bagi kat sini lah. Contoh kita akan bagilah, okay, hari ni kita nak buat session untuk contoh 10 orang. So the first 10 orang yang PM kita tu kita akan ambil lah. Sebab kita tak nak ramai sangat guys. Sebab kita ni, macam saya pesan awal lah, kita ni bukan pakar, right? We are not expert. Apa yang kita mampu is untuk sharingkan lah kita punya journey dan ilmu apa yang kita ada lah. Kalau you nampak value, okay, alhamdulillah lah. Okay, tu je. Tak boleh lah nak ajar ramai-ramai semua tu, right?
Lagi satu, kita nak ada connection lah dengan setiap satu orang ni. Kau ni umur berapa? Bayi aku ke kau ni? Okey, jom lah ada borak-borak sikit ke apa. Kau dah rugi macam mana kan? Kau dah tahu apa ke? In terms of that lah. Dan maybe ada macam lagi tua dari saya ke. Mostly normally lagi tua lah kan. You know, ada connection. Okay, you know, so apa bang, abang apa cerita bang, kak apa, in that, so lah, that's the motive. Kita tak nak ramai sangat lah. Okay, so siapa yang nak join boleh join. Dan insyaAllah, tak tahulah, saya pun tak tahu boleh ke limitkan grup Telegram ni. Sebab saya sebenarnya tak nak ramai sangat tau. Sebab takut nanti kita tak terkawal, dan bila dah ramai-ramai ni kita macam leka kan, tak tahu pun siapa yang join semua. That is gonna be a problem lah. Maybe in future kalau kita dah ada team, maybe boleh lah ramai kan, team yang kukuh betul-betul lah. So siapa nak join, ada link kat bawah. Dan maybe insyaAllah kita akan buat sharing session kan, maybe tak ramai lah, untuk 10 orang macam tu. Dan boleh join lah. Okay. Dan kalau boleh kita nak yang, you know, yang betul-betul semangat lah, right? Yang betul-betul nak bagi komitmen semua, yang betul-betul minat, you know? Okay, yang betul-betul nampak peluang dalam dunia saham ni. Okay, I think that's it for the video guys. Thanks for watching. Doakan kesihatan saya, doakan jenis saya dalam dunia saham, right? So thanks for watching again. I'll see you in the next video guys. Bye.